Walau bagaimanapun, seperti yang berhormat sedia maklum, selaras dengan perolehan di negara lain juga, perincian kontrak perolehan vaksin adalah tertakluk kepada dengan izin Non-Disclosure Agreement atau NDA. Dan dengan itu, perincian berkenaan kos tidak dapat diumumkan. Serupa juga dengan kaedah perolehan, ianya tidak dapat dilaksanakan secara tender, dan ini selaras dengan pendekatan di negara lain. Namun demikian, kerajaan telah merunding perolehan secara terus dengan pembekal seperti Pfizer. Dengan izin, there's no middleman ataupun third party. Selain itu, ingin saya menekankan bahawa pembelian vaksin oleh kerajaan tidak menggunakan konsep orang tengah seperti saya sebut tadi, bagi memastikan tiada manipulasi harga ataupun value for money, di mana pembelian tersebut turut mengambil kira harga semasa vaksin berdasarkan kadar tukaran wang asing. Dari segi tadbir urus penggunaan dana kuan, menurut Seksyen 6 Akta Kuan, penggunaan dana kuan adalah terhad, dan juga memerlukan kelulusan Menteri Kewangan. Penggunaan adalah terutamanya untuk maksud pembangunan sahaja, dan sebagai polisi, sebarang cadangan penggunaan akan dibentangkan di Kabinet dan hanya melibatkan pendapatan terkumpul. Penggunaan dana kuan untuk tujuan perolehan vaksin dan perbelanjaan berkaitan dengannya telah merangkumi 63% daripada jumlah perolehan terkumpul kuan setakat 31 Disember 2020. Sebenarnya Kementerian Kewangan berharap agar penggunaan dana kuan sebanyak 5 ataupun hampir 6 bilion ini akan mencukupi untuk menampung perbelanjaan vaksin pada ketika ini. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu menilai semula situasi COVID-19 dari semasa ke semasa sekiranya terdapat keperluan vaksin yang mendesak di masa hadapan. Dan di samping mempergiat usaha untuk menambah semula dana kuan yang telah digunakan semasa krisis kesihatan ini. Sejumlah 3.27 bilion dari 5 bilion saya sebut tadi, sebanyak 2.8 tujuan perolehan vaksin, jadi 432 juta ni yang diperuntukkan untuk MOSTI. Accounting treatment juga yang berhormat Subang, untuk makluman yang berhormat Subang, selepas penggunaan dana kuan sebanyak 5 bilion ringgit untuk pemerolehan vaksin, dana kuan masih lagi ada baki sebanyak 15 bilion. Setelah ekonomi negara stabil, kita akan usahakan penambahan semula dana kuan yang perlu dilaksanakan dengan kerjasama pelbagai pihak yang berkaitan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, ahli-ahli yang berhormat semua. Sekarang saya kemukakan masalah kepada majlis bagi diputuskan. Masalahnya ialah bahawa rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Ahli-ahli yang berhormat yang bersetuju sila kata bersetuju. Yang tidak sila kata tidak. Sebulat suara bersetuju. Rang undang-undang ini dibacakan kali yang kedua sekarang. Rang undang-undang bernama Satu Akta untuk memindah Akta Kumpulan Wang Amanah Negara 1988. Yang berhormat semua, majlis dalam jawatan kuasa sekarang.